Okay, Assalamualaikum. Hi. So now we move to subtopic 9.2 for the human reproductive system. Okay, so we move first to male reproductive organ. Kita tengok kepada male reproductive organ. Okay, so siapa tahu this one this structure ni apa ni? Okay. So ini adalah male. So ini adalah male gonad. Okay, male gonad. So kalau untuk lelaki, individu lelaki dia ada dua lah. Okay, so ini adalah tempat di mana akan terhasilnya sperm. Okay, sperm will produce here. Okay, so kalau lihat the structure of the male gonad ni, so it consists of many long, highly coiled, seminiferous tubule. So this the structure. Dia ada banyak, okay, highly coiled, okay, many long, highly coiled, okay, long, highly coiled seminiferous tubule. So di sinilah, okay, where the sperms are formed. Okay. Okay. So ini adalah structure seminiferous tubule dan ni kalau lihat bila dia uncoilkan seminiferous tubule and kita buat cross section lah, kita cut kat sini so cut the cross section, so dibesarkan. Inilah structure apa yang ada dalam seminiferous tubule tu. Okay. So kalau lihat between the cell, okay, ataupun between the tubules terdapatnya Leydig cell. So siapa dapat tengok mana satu yang dipanggil Leydig cell tu? Siapa dapat cari Leydig cell tu yang mana? Tak ada. Okey, ada sebenarnya. Nama lain untuk Leydig cell ni adalah interstitial cell. Okey, so interstitial cell ni adalah Leydig. Okay, ini adalah Leydig cell. Okay, so kalau lihat dia terdapat between. Okay, ini kan kita cut daripada satu seminiferous tubule, uncoiled seminiferous tubule. So between the tubule tu ada Leydig cell. So Leydig cell ni dia punya function dia adalah untuk produce testosterone and other androgen hormone. So dia akan produce testosterone. Okay. So ni penting kepada lelaki, hormon lelaki. Okay. Sperm yang terhasil daripada seminiferous tubule ni, okay, dia akan pass to the coiled tubule of epididymis. So which one? Okay, ini adalah structure. Ni. So kalau lihat sama juga ada coil juga. So ini adalah epididymis. So sperm yang terhasil daripada structure seminiferous yang coil juga ni. So dia akan pass into the coiled tubules of epididymis melalui vas efferents. So dia akan pass melalui, so ini adalah structure vas efferents. So daripada seminiferous dia bergerak kepada vas efferents dan seterusnya masuk ke dalam epididymis. Okay. So di dalam epididymis ini adalah di mana sperm become motile and matured. Okay. Seterusnya pergerakan ni daripada epididymis, okay, sperm akan pergi ke mana? Daripada epididymis dia akan pass into vas deferens. Okay, so kalau lihat ni structure epididymis, kemudian dia akan pass to the vas deferens. Okay, ini adalah vas deferens. Ini during ejaculation. Find out what is the meaning of ejaculation. Sperm from epididymis akan pass into vas deferens and carry sperm to the urethra. Okay. Okay, so now we move kepada the structure of spermatozoa. Kita lihat structure spermatozoa. Okay,
So ini terlihat seekor lah, satu spermatozoa. Kalau ikutkan sebenarnya dia banyak. Okay, spermatozoa kalau lihat pada gambar ni kan. Okay, so this one dia mengejar kepada secondary. Okay, the secondary oocyte. Ni adalah oocyte the egg. Okay, so secondary oocyte. Okay, so kalau lihat struktur spermatozoa ni terbagi kepada dia ada kepala, okay, dia ada head, dia ada leher dia, neck, bahagian tengah ada middle piece, kita panggil middle piece, dan dia ada ekor, tail. Okay, so kita lihat satu persatu lah. Yang ni bahagian kepala dia. Apa yang penting pada kepala dia ni? Okay, nukleus ni adalah dalam keadaan haploid nucleus. Okay, contain the haploid nucleus, the DNA ada DNA, so the haploid. Okay, di bahagian ujung kan lihat ada satu struktur ni dipanggil akrosom. Okay, dia punya tip bahagian hujung ni dengan akrosom. Dalam akrosom ni dia contain ada hydrolytic enzyme. Okay, apa peranan hydrolytic enzyme ni? Okay, so dia ada hydrolytic enzyme, iaitu atau apa ni, hyalu, nama enzim tu hyaluronidase. Ini adalah hydrolytic enzyme terdapat pada bahagian akrosom, bahagian hujung kepala dia. So peranan this enzyme adalah untuk digest the corona radiata and zona pellucida of secondary oocyte. So pada secondary oocyte nanti kita akan tengok juga struktur secondary oocyte. So bahagian luar ni dia ada satu layer lapisan dipanggil corona radiata dan zona pellucida. So hujung kepala ni ada akrosom, dalam akrosom ni ada hyaluronidase yang akan bila dia balik kat sini dia akan digestkan the corona radiata and zona pellucida. Okay, dan untuk membenarkan the sperm to penetrate an egg. Okay, bahagian leher dia pula, neck, so ni dia akan joining lah antara kepala dengan mid piece. So di tengah-tengah ni kan dia punya neck ni, so dia joinkan head dan juga middle piece. Okay, middle piece pula kalau lihat dia ada satu struktur ni bentuk spiral, spiral shape. So ini adalah mitochondria. Okay, they contain large number of spiral shape mitochondria. Kenapa perlunya mitochondria? Sebab daripada mitochondria ni ATP dia akan riliskan ATP kan. So ATP ni akan digunakan for the movement of the tail. Okay, untuk pergerakan lah. Okay, so yang tail pula dia ada struktur, dia ada 9+2 microtubules arrangement. Okay, so they aid in movement of sperm cells toward the secondary oocyte. Nak bergerak nanti nak pergi ke secondary oocyte, so dia perlukan energi daripada bahagian middle piece ni, ada ATP kan. Okay, untuk dia gerakkan the tail ni, untuk dia pergi ke secondary oocyte. Okay, ataupun telur lah Okay. Okay, so kita move kepada stages of spermatogenesis and its hormonal control. Okay, apa itu spermatogenesis? Okay, spermatogenesis ini adalah the formation. Okay, dia adalah the formation and also the development of male gamete. Okay, of male gamete ataupun apa, sperm lah. Okay, pembentukan dan development formation and development of male gamete ataupun sperm. Kalau pada individu lelaki dewasa, proses ini adalah berterusan, continuous process. Start daripada dia puberty lah, from the puberty.
Okay, dan proses spermatogenesis ni dia mengambil masa 7 minggu lah untuk complete daripada start dia punya proses sampai finish untuk satu pembentukan sperm tu starting from beginning okay, sampailah finish terbentuknya kita panggil spermatozoa tu, dia ambil masa 7 minggu. Okay, 7 minggu. Okay, so kalau pada human male-nya, umur antara 13 hingga 90, dia kata can make 1 billion sperm a day. Okay, boleh menghasilkan 1 billion sperm a day. Okay, benda ni berterusan. Okay, berterusan. Okay, continuous process. Okay, sentiasa. Okay, macam kilang tu sentiasa the production of sperm tu sentiasa berlaku. Tu yang satu hari tu boleh mencapai 1 bilion. Tapi untuk complete kan, okay, dia punya stages tu memang ambil masa 7 minggu. Okay, 7 minggu daripada start proses tu hingga terbentuknya spermatozoa. Okay, so kita lihat stages of spermatogenesis. Okay, so proses spermatogenesis. Okay, ni spermatogenesis. Proses ni berlaku. Okay, semua ni berlaku dalam seminiferous tubule. Okay, in the testis. Okay. So dia start dengan proses di mana di bahagian atas ni dia ada satu structure germinal epithelial cell ataupun primordial germinal cell. Okay, primordial germinal cell ni dia akan divide repeatedly by mitosis untuk menghasilkan spermatogonium. Okay, kalian lihat ini adalah spermatogonium. So spermatogonium ni hasil daripada proses mitosis yang berulang kali lah. Okay, berlaku pada primordial germinal cell. Okay, so primordial germinal cell ni run mitosis repeatedly. So akan hasilkan banyaklah spermatogonium ni. So kalau pluralnya kita panggil kalau dah banyak tu spermatogonia lah. So spermatogonia, okay, ini adalah stem cells yang belum jalani proses pembezaan lagi lah, undifferentiated male germ cell. So spermatogonium ni akan jalankan undergo proses spermatogenesis lah to form matured spermatozoa in the seminiferous tubules of the testis. Okay, so pada peringkat puberty, apa yang akan berlaku? Each spermatogonium ni, each spermatogonium akan undergoes mitosis. Okay, kalian lihat proses seterusnya. Okay, mitosis, mitosis undergo mitosis to produce 2 types. Okay, so ini peringkat nanti bila dah peringkat puberty, dah peringkat. Sebelum puberty tu dia akan hasilkan banyak spermatogonium. Ceritanya tadi dia akan jalankan memang primordial germinal cell ni akan divide mitosis, okay, by mitosis repeatedly untuk menghasilkan banyaklah spermatogonia lah kan. Okay, ataupun spermatogonium ni. So pada peringkat bila dah puberty, contoh kat sini so ini adalah peringkat puberty. Bila puberty, okay, each spermatogonium ni dia akan divide by mitosis untuk menghasilkan 2 types of daughter cell. Okay, so ada 2 types of daughter cell. So dia ada type A, okay, so dan juga type B. So yang ini A, yang ini B. Okay, type A dengan type B. Okay, so yang type A ni dia akan remain, okay, remain at the basal lamina ataupun remain at the basement membrane ni. Dia akan maintain. So yang type A dia akan remain as spermatogonium lah. Senang cerita dia akan remain as spermatogonium. Okay, dia akan remain. Another type, yang type B ni pula dia akan differentiate, okay,
untuk membentuk primary spermatocyte. Okay, primary spermatocyte. So dia akan differentiate. So yang B ni akan bentuk primary spermatocyte. Okay, dia akan grow, differentiate. Okay, menghasilkan primary spermatocyte. Okay, primary spermatocyte ni dia akan undergo meiosis 1. Okay, so kalau lihat kat sini dia differentiate, maknanya dah enters meiosis 1. So dia completed the meiosis 1, so akan menghasilkan secondary spermatocyte. Okay, so undergo meiosis 1 to form the 2 haploid secondary spermatocyte. So dia ada 1 and 2 haploid. Okay, to form 2 haploid secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte this then undergo meiosis yang kedua lah. Okay, satunya undergo meiosis kedua to produce spermatid. So ini dah terbentuk spermatid. Okay, to produce spermatid. Okay, as spermatocyte develop, okay, spermatocyte develop, they are pushed towards the lumen. Okay, so kalau lihat, ini adalah kawasan lumen, lumen of seminiferous tubule. Okay, so dia akan tertolak. Semuanya menghala ke bahagian lumen kan. Okay, semasa development lah, spermatocyte yang develop, they are pushed towards, maknanya menuju ke lumen ni. Okay, dan spermatid ni, kalian lihat ni, ni dah form spermatid, kalian lihat pada figure sebelah ni. Dia dapat obtain nourishment nutrient from Sertoli cell. Okay, so daripada Sertoli cell dia get the nourishment, and seterusnya dia undergo differentiation process called spermiogenesis. Okay, so yang Sertoli cell ni, kalau pada figure ni adalah pada this one ni Sertoli cell. Okay, so dilabelkan kat sini cells tentacular cell nucleus ini, okay, ataupun ini adalah Sertoli cell lah, nama lain lah tapi kita biasa gunakan yang Sertoli cell. Okay, spermatid dapatkan nourishment daripada Sertoli cell ni lah, Sertoli cell. Kemudian nanti spermatid ni dia akan differentiate lah. Okay, jalankan proses dipanggil spermiogenesis. Okay, okay, so yang this one kalian lihat ni, spermiogenesis, late spermatogenesis, spermiogenesis, proses differentiation lah. So whereas spermatid ni nanti dia akan elongate, dia akan memanjang, elongate, sheet excess cytoplasm and form specialized structures. Okay, macam flagella, so kalian lihat dia dah ada structure flagella. Flagella, okay, flagella dengan akrosom lah. Kan tadi awal kan kita ada cerita, okay, kat ujung ni ada akrosom. So dia dah start proses pembezaan. Pembezaan kat sini ada differentiation lah, and finally become matured sperm. Matured sperm atau dipanggil spermatozoa. Okay, so yang ini adalah matured sperm lah, ada sperm. Okay. Okay, so development of sperms ni occur at Sertoli cell. Saya lagi kita lihatlah. So ini adalah Sertoli cell, warna hijau ni Sertoli cell, dan ini adalah nucleus of Sertoli cell. So tadi saya disebut as a spermatocyte develop, kalau lihat daripada primary spermatocyte pergi kepada secondary spermatocyte. Okay, so as spermatocyte develop, they are pushed
Okay, maknanya dia akan push towards. So bahagian sini adalah lumen, push towards the lumen. Okay, so they obtain the nourishment ni, okay, from the Sertoli cell. Spermatid dia akan obtain nourishment ni from Sertoli cell. So what is the function of Sertoli cell? Okay, first sekali adalah nourish lah, nourishment developing, for the developing of spermatid. Dia dapat makanan lah kan, untuk dia develop pada spermatid. Yang kedua, support and protection of spermatogonia during development into spermatid. Okay. Yang ketiga, remove excess cytoplasm. Okay. Dia akan remove, tadi saya dah sebutkanlah, dia akan remove, okay, the excess cytoplasm and form specialized structures kan, contoh macam flagella and acrosome. Okay. Yang keempat, secret hormone and signaling molecule that regulate sperm production. Okay. Okay, so kita lihat hormonal control in spermatogenesis. Okay, so ni pada peringkat puberty lah. So at puberty, okay, at puberty ni, so dia ada 5 hormon. Okay, sebelum puberty ni, hormon-hormon ni semua tak dirembeskan lah. So ni pada peringkat puberty, di mana spermatogenesis ni berlakunya proses spermatogenesis. So dia melibatkan ada 5 hormon. Okay, 5 hormon di sini. Yang pertama adalah, okay, ni dipanggil GnRH ataupun gonadotropin releasing hormone. Okay. Yang kedua LH, iaitu luteinizing hormone. Yang ketiga FSH, okay, FSH, follicle stimulating hormone. Okay. Seterusnya yang keempat inhibin, dan yang kelima testosteron. So ada 5 hormon terlibat. Okay. Daripada ada 4 struktur. Okay. Melibatkan 4 struktur. So kita ada hypothalamus, okay, anterior pituitary gland, okay, Sertoli cell dan juga Leydig cell. Okay, so struktur terlibat ada 4 lah untuk menghasilkan 5 hormon. Dia ada hypothalamus, anterior pituitary gland, Sertoli cell dengan Leydig cell. Okay, so kita start pada peringkat puberty lah. Okay, start dengan this structure hypothalamus. Hypothalamus ni dia akan secrete, okay, proses secretion, okay, secretion of GnRH ataupun gonadotropin releasing hormone, di mana hormon ni akan stimulate anterior pituitary gland to secrete 2 hormone. Ada 2 jenis hormon kat sini, to secrete 2 gonadotropin hormone. Okay, 2 ni kita panggil gonadotropin hormones. Okay, iaitu FSH dan juga LH. Okay, FSH dia akan act on the Sertoli cell. Okay, so untuk yang FSH ataupun follicle stimulating hormone, dia akan stimulate, okay, untuk FSH ni dia akan stimulate the grow and nourishing developing sperm by the Sertoli cell. Okay, so dia akan kontrol bentukan Sertoli cell, di mana Sertoli cell ni penting untuk developing of the sperm semasa spermatogenesis. Okay. Okay, so they give the nourish, okay, which nourish the developing sperm. Okay, so LH pula dia akan stimulate the Leydig cell. Okay, stimulate Leydig cell ataupun nama lain dia adalah interstitial cell. Okay, interstitial cell to produce testosterone. Okay, hormone testosterone.
Okay, apa pentingnya hormon testosteron ni? Okay, so testosteron ni penting dalam proses spermatogenesis. Okay, sebab dia supporting the completion of meiosis. Okay, dan kan dalam proses spermatogenesis ni, spermatid ni akan dapatkan nourishment daripada Sertoli cell juga kan. Okay, so the addition of elongated spermatid kepada Sertoli cell and the release of the sperm itu peranan testosteron di sini dalam proses spermatogenesis. So kalau tengok pada dalam nota selain daripada tu, testosteron ni untuk maintain the secondary characteristic of male. Okay, juga control growth of vas efferents, epididymis, vas deferens, testis, scrotum, penis, juga stimulate sexual urge. Okay, yang penting kat sini bersama dengan FSH, okay, dia stimulate the sperm production, okay, sperm production dalam proses spermatogenesis. Okay, proses negative feedback akan berlaku sekiranya okay, the level sperm when the sperm count is too high. Okay, bila the sperm count is too high, okay, so Sertoli cell ni dia akan release inhibin hormon inhibin. Kat sini terhasilnya hormon inhibin. Okay, dia bagi signal lah inhibin produced by Sertoli cell, okay, which is released into the blood. Okay, this inhibin dia akan produced by Sertoli cell which is released into the blood when the sperm count is too high. So this akan inhibit lah the release, okay, by the negative feedback. Dia akan act pada anterior pituitary gland, okay, untuk inhibit the releasing of FSH, okay, FSH lah, FSH, which will cause the spermatogenesis to slow down lah, menyebabkan the spermatogenesis ni akan slow down. So bila dia inhibit AP, anterior pituitary gland, so tak langsung FSH dengan LH tidak dirembeskan lah kan. Daripada sinilah dia boleh control, okay, the spermatogenesis tu dia akan slow down. Dia akan slow down kan the spermatogenesis. So testosteron negative feedback by testosteron juga berlaku on the hypothalamus. Okay, ni sekali sama juga kalau the sperm count is too high, okay, this hormone, okay, dia akan act by negative feedback to the hypothalamus and also to the AP, anterior pituitary gland, okay, dan seterusnya dia akan reducekan the level of GnRH daripada hypothalamus, GnRH, dan FSH juga LH, the level of GnRH, FSH and LH dia akan reducekan the level tu. Okay.